bersama saya lagi dalam Alright Not Bad Channel, berita terkini yang menggempakan sahabat-sahabat semua apabila dikatakan 5 ahli Dewan Undangan di negeri Perlis bakal ditahan. Wow, siapakah mereka? Yang pastinya kerajaan di bawah PAS ini dan juga bersatu mungkin antara kedua parti ini ya berkaitan dengan skandal penipuan yang membuat tuntutan palsu juga melibatkan anak menteri besar dan menteri besar juga disiasat dan ditahan sebelum ini. Jadi perkara ini sangat menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. Tapi ada satu perkara lagi yang saya kongsikan. Dikatakan bahwa selepas ini adakah PAS dan PN boleh main isu 3R lagi. Jadi apakah yang menyebabkan mereka tidak boleh main lagi ataupun mereka melanggar semuanya? Mari kita ikuti kenyataan media yang baru saja kita terima ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Not Bad Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. 5 adun Perlis didakwa bakal ditahan ISPRM dalam masa terdekat. Itu antara kenyataan media yang kita ataupun menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi seorang pemimpin politik kanan di Perlis mendakwa bahwa 5 adun di negeri itu bakal ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam masa terdekat. Ia susulan penahanan anak kepada Menteri Besar Perlis yang ditahan agensi itu hujung April lalu atas dakwaan membuat tuntutan palsu terhadap kerja yang dilaksanakan tidak dilaksanakan berjumlah sebanyak RM600,000. Ketika dihubungi Harapan Daily, ahli politik itu mendakwa identiti 5 adun telah disebut sendiri oleh anak Menteri Besar Perlis, Syafiq, ketika siasatan oleh ISPRM. Dan ahli politik dari parti kerajaan perpaduan itu memberitahu dia memperoleh maklumat tersebut dari sumber terdekat yang boleh dipercayai. Namun bila ditanya adakah sumber itu dari pegawai ISPRM, dia menafikannya. Jadi 5 wakil rakyat dipercayai daripada pimpinan PAS dan juga Parti Bersatu. Dan beberapa pegawai ISPRM turut dikatakan sudah berada di negeri itu bagi melakukan siasatan, kata ahli politik berkenaan. Dan isu tersebut memang sudah menjadi kecoh di negeri Perlis. Katanya ISPRM ramai sekarang ni dekat Perlis, pegawai berkeliaran sini sana sebab macam-macam sumber mereka dapat. Jadi inilah yang sedang menjadi bualan ramai di negeri Perlis, katanya kepada Harapan Daily. Dakwanya lagi, ketika ini sedang berlaku pertukaran pegawai kanan kerajaan dengan drastik selepas beberapa pegawai turut ditahan dalam kes pemalsuan dokumen. Katanya lagi, kebetulan pun Perlis sekarang ini pertukaran pegawai kanan kerajaan sedang berlaku dengan drastik. Setiausaha kerajaan negeri Perlis pun sudah ditukar menurutnya. Jadi untuk rekod ISPRM, siasatan ISPRM ke atas anak Menteri Besar Perlis turut membabitkan pemalsuan penyediaan minuman untuk kegunaan Raja Perlis yang dirawat di Hospital Tuanku Fauzia. Dan berdasarkan dokumen arahan pembayaran bertarikh 19 Februari tahun ini, ia mendakwa telah membekalkan air kepada Raja-Raja Perlis dengan keseluruhan kos berjumlah RM19.505.10. Namun sebenarnya tiada sebarang minuman yang dibekalkan kepada Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail seperti mana butiran dokumen berkenaan. Jadi Muhammad Sukri Ramli, iaitu Menteri Besar, pemimpin ataupun pesuruhjaya PAS Perlis ini, turut disiasat ISPRM susulan dakwaan salah guna kuasa memberi projek kepada anaknya yang monopoli projek bekalan perkhidmatan dan kerja selenggaraan menggunakan 15 syarikat. Dan sementara itu, bekas ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad seolah memberi gambaran bahawa isu panas di Perlis akan terungkai dalam tempoh sebulan ini. Jadi macam-macam orang cakap pasal politik Perlis kebelakangan ini. Tiba-tiba hangat sangat El Nino katanya. Hang pa jangan tanya saya apa-apa sebab jawapan seterusnya saya lah ialah apa-apa nak jadi dalam politik Perlis ni kita akan lebih jelas dalam tempoh sebulan katanya. Pecahan wakil rakyat Perlis di Perlis terdiri daripada 9 PAS, 4 Bersatu dan 1 PKR. Itu dia sahabat-sahabat semua, perkara yang amat mengejutkan. Nampaknya kerajaan Perlis semakin huru-hara yang dipimpin oleh Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Ya, satu demi satu perkara dilondekan, satu demi satu perkara
tuntutan-tuntutan palsu yang tidak pernah pun dikatakan tidak dilaksanakan, tetapi membuat tuntutan sehingga hampir 1 juta ringgit. Kehebatan geng-geng sapu bersih, kehebatan geng-geng sakau ini sahabat-sahabat semua. Sehingga begitu sekali mereka terdesak untuk membuat penipuan melalui dakwaan inilah ya. Dan untuk perkara kedua, kenapa mungkin selepas ini PAS dan PIN tidak akan mainkan isu 3R lagi? Sebab apa? Hari ini satu kenyataan terkini ya daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Fazillah Yusof. Katanya selepas ini 3R tak boleh main dah. Timbalan Perdana Menteri dedakan intipati MOU untuk Perikatan Nasional. Ya, jadi selepas perbincangan untuk mendapatkan peruntukan ahli parlimen, antara intipatinya adalah berkaitan dengan isu 3R. Jadi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof hari ini mendedahkan beberapa intipati dalam memorandum persefahaman MOU yang perlu ditandatangani pembangkang. Sebelum ini kerajaan menyalurkan peruntukan kepada blok itu. Sebelum ya kerajaan menyalurkan peruntukan kepada ahli-ahli parlimen. Walaupun tidak banyak yang dikongsikan, namun syarat paling yang dinantikan semua adalah larangan menggunakan isu 3R, agama, kaum dan raja-raja. Kata Fadillah, perincian selebihnya sedang dimuktamadkan untuk diserahkan kepada majlis tertinggi semua parti politik dalam kerajaan serta pembangkang untuk diluluskan. Jadi katanya kita masih memperincikan draft, tetapi gambaran MOU sudah saya berikan apa kandungannya. Itu pertama untuk memberi fokus supaya semua ahli parlimen melihat bagaimana untuk membangunkan dan memulihkan ekonomi negara. Kedua katanya untuk memastikan kestabilan supaya kita dapat menarik seramai mungkin pelancong dan mengelakkan perkara yang boleh menyebabkan perpecahan, yaitu 3R, raja, bangsa dan agama dan sebagainya katanya lagi. Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini pada dasarnya bersetuju untuk mengagikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, tetapi mahu MOU di antara kedua-dua pihak dirangkah terlebih dahulu. Bagaimanapun, Perikatan Nasional memaklumkan akan membuat keputusan selepas meneliti terlebih dahulu syarat dalam draft MOU yang sedang disiapkan oleh kerajaan hari ini, Kerajaan Perpaduan. Jadi itu dia sahabat semua, antara dua perkara yang saya kongsikan yang amat mengejutkan kita adalah ya apabila ada sumber mengatakan bakal ada 5 ahli Dewan Undangan Negeri PAS di negeri Perlis akan ditahan untuk siasatan. Ya, melibatkan tuntutan palsu, ya kononnya membekalkan air kepada Sultan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan kerja-kerja yang ditawarkan dan membuat tuntutan sebanyak RM600,000, ya hampir 1 juta sebenarnya. Tapi hari ini sekali lagi dengan pendedahan dan pembongkaran ini sahabat-sahabat semua, pastinya ya ini akan menjadi bualan ramai. Khususnya sekarang ini dikatakan di negeri Perlis sedang hangat mengatakan isu ini karena ramainya pegawai-pegawai penyiasat daripada pihak SPRM ya berkampung di negeri Perlis untuk mungkin sedang ya melakukan penyiasatan soal siasat dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua yang mana kerajaan ini bawah pimpinan PAS, Parti Islam Malaysia ini katanya ya jujurlah, ikhlaslah, integriti lah, bersihlah, dan apa yang berlaku hari ini seakan-akan apa yang mereka katakan itu hanya menjadi tunggangan kata-kata semata-mata. Ya, menteri besar disiasat, anak kepada menteri besar, dan 5 dikatakan lagi 5 adun Perlis bakal ditahan dalam masa terdekat ini. Hebat. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen atau pandangan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.